Assalamualaikum. Hari ini saya plan nak buat kek batik. So, ini adalah bahan paling atas untuk kek batik saya. Topping coklat. Kita menggunakan dark coklat biar ada rasa pahit-pahit sikit. So, ini 3 bahan yang akan saya gunakan untuk buat topping kek batik tu nanti. Coklat topping. Saya untuk kek batik ni dia tak guna banyak sangat topping coklat ni. So kalau siapa yang nak buat untuk cukup-cukup tu boleh pakai yang 200, yang kotak kecil tu kalau tak salah saya 200 ml. Yang ni saya buat 1 liter terus dengan menggunakan 1 kilo coklat, dark coklat. So, dia punya bahan tu sukatan. Kalau 1 liter whipping cream ni, dark coklat yang kita guna 1 kilo. So, kalau siapa yang beli whipping cream kotak kecil tu, yang 200 ml, dia kira 1/4 lah kan. 1/4 daripada 1 liter. So, dark coklat pun kita pakai 250 gram. 250 ml whipping cream. Dark coklat 250 gram. So kiranya 1/4 daripada sekilo, 1/4 daripada 1 liter. So saya untuk dark coklat ni saya suka pakai yang ni, yang jenis bar ni, sebab rumah saya tak ada penimbang. Jadi kalau saya beli whipping cream yang kotak kecil tu 250 ml, so dark coklat yang saya akan pakai tu 250 gram bersamaan 1 bar. So kalau kita buka ni 1 kilo ni dia ada 4 bar. Ini dia dah pecah. So 1, 2, 3, 4 bersamaan 1 bar ni 250 gram. So kita patah je. Saya tak payah nak timbang-timbang lagi. And then bahan ketiga kita pakai butter atau margarine. Letak sikit je. So ni saya pakai sudu kecil. Sebab ni je yang ada lebihan buat kek sebelum-sebelum ni. Lepas tu kita sediakan bekas untuk cairkan coklat kita tu. Untuk hari ni saya pakai 1 liter whipping cream, 1 kilo coklat. So bila cair dalam lebih kurang 2 liter. 1 liter 1 kilo. So dalam lebih kurang 2 liter. So bekas, siapa yang ada bekas vision macam ni, boleh guna yang paling besar lah. Sebab dulu saya pernah try yang tengah-tengah ni, tak tenang hati nak kacau. Sebab macam macam ngam-ngam je kan. So kita nak tahu saiz tu, kalau vision ni dia ada tulis dia punya measurement dia dekat saiz periuk ni ada dekat dia punya pemegang ni. So kita boleh tengok. Kalau macam kat sini, sini boleh nampak 1.25 liter. Ini yang bekas paling atas. Kalau bekas tengah ni dululah. Dulu saya pakai, lepas tu saya terpaksa tukar pula dengan bekas lain yang lebih besar. Sebab tak perasan kan ada sukatan kat sini. So kalau sini pula, ini 2.25 liter. Kita punya bahan dalam 2 liter. So saya tak pakailah yang ni. Memang nak kacau tu susah. So saya pakai yang paling bawah ni, yang besar. Ni saya beli 1 set. Saya beli kat Langkawi. Murah kan. So yang ni kalau kita tengok, dia ada sukatan dia ada ukuran dia 3.25 liter. Nampak tak? Kan? 3.25 liter. So saya akan pakai yang bekas besar ni lah untuk 1 liter whipping cream dan 1 kilo coklat. So cara saya buat topping ni, dia ada 2 cara juga. Cara lain, double boil. Macam kita letak air kat periuk bawah ni, lepas tu kita cairkan coklat dekat periuk lagi satu ni. Letak periuk ni kat tengah-tengah, kat atas periuk yang kita isi air. Tapi saya nak buat cara direct cooking, di mana saya akan panaskan dulu. Saya akan letak whipping cream ni, saya akan pakai 1 periuk je. Kalau double boil, kena pakai 2. Satu untuk isi air kat bawah, untuk didihkan dia. Dan satu ni untuk kita masak, letak coklat dengan whipping cream kita. So, saya akan pakai direct cara.
saya akan tuangkan whipping cream ni, bagi dia panas. And then coklat ni nanti saya potong kecil-kecil. Lepas tu saya akan tutup api. Lepas whipping cream ni dah panas, saya akan tutup api dan letak dark coklat ni, kacau. Lepas dia dah cair, last kali baru saya letak butter ni. Okay, jom kita buat sekarang. Okay, ni 1 liter whipping cream tadi. So, saya onkan api. Saya perlahankan je, pakai api perlahan untuk panaskan dia. So, bila dia dah macam berasap, dah macam mendidih sikit, dan kita boleh letak coklat. Padamkan api, baru letak coklat. Tapi susu tu kena betul-betul panas lah. Kalau tidak, coklat tu memang tak boleh cair. Tapi kalau tak yakin, takut susu tu hangus ke, hangit ke kan, terlebih masak ke, terlebih mendidih ke, atau takut tak cukup panas, boleh pakai cara yang saya bagi tahu awal tadi, double boil. Ini saya nak kuatkan sikit lah. So kita kacau lah. Kalau nak kuat tu kita kena kacau. So ni saya tengah kacau ni dalam minit 6 minit 40 saat. Pada waktu sekarang ni saya rekod video ni 6 minit 40 saat. So saya akan panaskan dalam masa, saya cuba panaskan dalam masa seminit. So maksud dia bila video saya ni masuk rekod yang ke 7 minit 40 saat, saya akan cuba tengok dia panas ke tak. Kena betul-betul panas. Lepas tu tutup api, masukkan coklat. Kalau tak panas, memang susah coklat tu nak cair. Kacau. Ni 1 liter whipping cream. So masa beli whipping cream tu, kena betul-betul tengok sebab dia ada banyak jenis. Kadang dia ada cooking cream. Jadi kita pilih untuk topping apa saja jenis kek. Untuk coklat topping tu pakai whipping cream. Pakai, kalau perlahan sangat takut macam tak masak pula, lambat pula kan. Sebab ni 1 liter. So saya kuatkan sikit api. Pandai adjust lah. Kalau rasa macam kuat sangat, rasa bahang, panas sangat tangan ni, kita perlahankan. Oh, sekarang dah 8 minit. Dah yang masa ke 9 minit. So dah 1 minit lebih. So macam tak boleh ni. So, macam tak nampak berasap lagi. Rasa macam tak panas lagi. So saya akan sambung kacau. Kalau untuk macam yang first time nak try, tak yakin, boleh guna je cara double boil tadi tu. Macam periuk ni, isi air, jangan banyak sangat sebab kita tak boleh bagi air tu masuk dalam coklat kita.
Kalau air masuk dalam coklat, coklat tu memang tak cair elok. Dia jadi keras. Lepas tu kita boleh pakai yang periuk tadi, letak kat sini sebab dia ada tangkai kan. Gantung kat tengah-tengah ni, letak kat tengah-tengah ni, letak coklat. Tapi jangan tutup pula coklat tu dengan penutup sebab nanti dia beruap, nanti air masuk dalam tu. Coklat memang tak boleh masak direct ataupun terkena air. Dia boleh jadi keras. Sikit-sikit tu tak apalah kot kan. Tapi normally memang saya akan cuba elak lah sebab dulu macam pernah keras. So kita suspect bila kita panaskan air kat bahagian periuk bawah tu, air dia banyak sangat, dia mendidih, menggelegak sampai masuk dekat periuk bahagian coklat tu. So bila panaskan susu ni, kalau boleh make sure tak ada air lah. Boleh cubalah, saya pun tak pastilah sebab dulu saya buat tu memang pernah keras sebab air yang kat periuk bawah tu menggelegak kan, termasuk sikit je kot. Sepatutnya coklat ni saya dah potong siap-siap sebelum saya panaskan susu ni. Sebab takut nanti dia, bila kita potong tu dia panas tu dah berkurangan. Kalau saya tengok ni, nampak tak? Dia dah berasap. So saya assume dia dah panas lah ni. Nampak tak? Dia berasap-asap. Saya tak tunggu sampai dia mendidih lah. Sebab kita sentiasa kacau kan. So kita macam tak boleh nak agak mendidih ke belum. So sekarang saya punya video ni dah masuk ke masa 12 minit 40. So saya rasa saya nak stop lah. Maksudnya dah 6 minit saya panaskan susu ni. Okay, so saya akan stop. Saya akan potong coklat. Lepas tu saya masukkan dalam ni. Nampak tak? Dia dah mendidih dah. Dia dah ada bubble-bubble tu. So, saya assume dia dah masak. So saya tutup api. Saya kacau dulu lah. Takut yang bahagian bawah ni tak sekata kan. Okay, saya potong coklat ni dulu ke bahagian kecil. Sekarang saya akan potong coklat ni. So saya akan menggunakan semua 1 kilo coklat ni sebab saya mendidihkan whipping cream yang saiz 1 liter. So bila potong coklat tu, make sure pisau tu pun kalau basah lap dulu. Okay, ni saya dah potong. Setiap bar tu saya potong 2. Lepas tu baru saya potong kecil-kecil supaya cepat coklat tu cair sekata. Saya potong macam ni, macam kita hiris je lah. Saya hiris macam ni je. Lama susah lah pakai tangan. Saya memang suka hiris nipis-nipis sebab saya nak biar coklat tu cepat cair dalam keadaan yang sekata. Kalau kita potong dadu tebal-tebal tu ambil masa sikit. Hiris je. Hiris macam ni pun boleh. Okay, so saya akan sambung potong sampai habis. Dia macam ni. Nipis tu kalau nak kecil lagi pun tak apa. Lagi kecil lagi bagus. Macam ni saya hiris halus. Kan? Saya akan sambung. Potong semua coklat ni. 1 kilo dark coklat. Saya menggunakan coklat pahit. Dark coklat.
Okay, ni rupa coklat yang kita dah potong tu. So normally saya akan bagi dia halus lagi. Ni kalau ada masa lah. Ada masa saya potong sehalus yang boleh. Oh, ni tak potong lagi. Macam ni kan. Saya dah potong dark coklat ni. Lepas tu nanti saya angkat je plastik ni. Angkat menggunakan 2 tangan. Dan saya tuang kat dalam susu ni. Susu ni tadi lambat sangat saya potong. Patutnya potong coklat siap-siap. So saya nak panaskan balik. Nak panaskan sekejap. Akan panaskan seminit lagi lah kot. Kalau kita dah beli whipping cream tu, katalah dah lama sangat, kadang sebab walaupun belum expired lagi, kadang dia sebenarnya tak elok. Jadi bila dah mendidih tu, tutup api, ambil rasa sikit. Ada tak rasa yang macam yang orang kata, sebab susu tu kita boleh agak kan macam mana rasa susu. Siapa yang pernah minum susu tu, lebih kurang macam tu je lah rasa dia. So kalau rasa macam pelik sikit, masa masam sangat, boleh rasa dulu sebelum kita letak coklat kita. Kadang sayang kan coklat tiba-tiba masam ke apa tak elok, walaupun belum expired date lagi, tapi kita pergi letak pula dark coklat ni, sayang. So rasa dulu, mesti kena rasa. Okay, ni dia dah mendidih, saya akan tutup. Nampak dia dah ada bubble-bubble tu. Saya akan tutup, kacau sekata. Lepas tu saya akan tuang masukkan coklat yang saya dah potong tadi dalam ni. Ni nak cepat, sebab itulah tak potong sebelum tu lagi. Potong dah atas plastik je. So saya akan angkat plastik ni, tuang je. So ni rupa coklat yang kita dah tuang tadi. So kita kacau je. Dia akan ambil masa sikit. So kita kacau sampai betul-betul nampak jadi macam coklat topping tu. Macam coki-coki tu. Coklat coki-coki tu. Macam ni yang kali hitam tu. So kita just kacau sebati. Ni saya potong kecil. Dah tak nampak dah. Dia punya cebisan coklat tu dah tak nampak kan, dia dah cair. Sebab tu kalau pakai teknik ni, saya memang prefer potong coklat tu sehalus yang boleh, senipis yang boleh, sehalus yang boleh, supaya bila dia masuk dalam whipping cream yang panas tu, yang kita dah didihkan tadi, kita dah panaskan, sekejap je dia cair. Nampak kan? Just kacau je sampai dia sebati. Lepas tu kalau lebihan coklat ni, saya letak dalam satu bekas.
Tak kisahlah bekas kaca ke, bekas plastik Tupperware tu ke, saya letak je semua dalam satu bekas. So bila saya nak pakai, saya tak adalah orang kata cairkan balik sebab coklat ni akan keras. Bila kita simpan dalam peti ais kan, dia akan keras. Jadi selalunya kalau dulu saya pergi panaskan balik, buat double boil tu kan. Double boil tu sebab coklat dah masak, jadi tak boleh panaskan direct. Mesti kena pakai double boil. Yang kita periuk bawah kita letak air, lepas tu atas tu kita letak coklat yang kita nak cairkan tu, yang dah keras tu kan, yang kita bawa keluar daripada peti ais tu. So leceh. Jadi saya try hari tu sebab coklat ni dia cepat cair kan. Dalam suhu yang panas tu dia cepat cair. Jadi saya just letak satu bekas besar dengan air yang saya baru masak dalam cerek tu. So saya letak je bekas tu, bekas coklat tu kat dalam bekas air panas tu. Air panas pun saya masak guna cerek je. Jadi senang. Lepas tu kita tinggal dia kat situ, dia akan cair sendiri. So kacau lah sikit kan. Ambil sudu kacau-kacau. Senang. Kadang leceh kita nak basuh periuk, nak panaskan, nak pakainya sikit je. Lepas tu kalau saya letak dalam peti ais, boleh tahan sebulan juga. Okay, so inilah rupa dia. Senang kan? Lepas kita potong coklat tu, iris kecil-kecil, senang sangat dia nak cair. Lepas tu saya akan masukkan butter ni. Hanya saya pun tak tahu apa function butter ni, tapi tengok mak-mak kita buat macam tu. Tengok dekat resepi YouTube pun diorang letak macam ni, kita ikut je lah. Ada yang kata nak bagi berkilat, tapi saya rasa coklat ni dah berkilat dah. Sebab kita pakai coklat premium kan, ada brand sikit. So saya rasa macam dah kilat, tapi tak apalah. Tak tahulah apa function dia untuk memekatkan coklat ke. Sebab kadang coklat ni cair sangat kan. Bila kita letak dekat kek tu meleleh macam tu. So saya letak je lah sikit. So dah siap. So ni kalau kita tinggal macam ni dah masak. Kalau esok pagi ataupun petang sikit ke kan, dia akan jadi lagi likat, lagi cantik. So bila kita tuang tu cantik lah, tuang atas sikit kan. Tak adalah cair sangat. Sebab ni baru masak, panas lagi dia akan cair lah. Tapi bila dah sejuk nanti, dia akan jadi makin likat. Okay. So harap perkongsian resepi coklat topping saya ni memberi manfaat kepada anda semua. Mungkin sebab ada juga kawan-kawan kat office tanya macam mana buat coklat ni, kenapa dia cair cantik kan, dia tak keras, dia tak berketul. So saya kongsikan kat sini daripada awal sampailah dia jadi seperti ni. End result dia, inilah end product dia. So ada juga yang tanya saya, coklat dia rasa sedap. Sebab kek batik tu, bawah tu dah manis dengan rasa melonya, susu pekatnya. Lepas tu tengah tu saya buat ni kek batik indulgence. So kat tengah tu saya letak cream cheese. So ada rasa lemak-lemak. So atas ni saya akan gunakan dark chocolate. So bila kita makan sekeping kek batik yang saya buat tu, so dia ada rasa manis di lapisan bawah, lemak-lemak cheese di lapisan tengah, dan coklat, pahit-pahit coklat ni, dark coklat ni di bahagian atas. Saya tak pakailah yang coklat biasa tu, panggil milk coklat, macam tu lah. Saya tak pakai. Saya suka pakai dark coklat. Sebab selalunya kalau kita letak, even kita buat kek coklat, kita letak topping, kek tu dah manis. So bila kita pakai dark coklat, saya rasa lebih sedap. So tapi kalau ada yang rasa macam tak sedap lah, pahit, mungkin boleh cuba, saya pun tak pernah try, letak yang milk coklat tu, milk compound coklat tu dengan dark coklat. Boleh guna separuh-separuh kan.
Kalau macam saya ni buat 1 liter, mungkin boleh guna 1 liter ni, 1 liter susu ni. Saya pakai 1 kilo coklat. So boleh pakai separuh-separuh, 500 gram yang milk coklat tu dengan campur dengan 500 gram dark chocolate. So inilah hasilnya. Sekian dari saya. Selamat mencuba.